Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Ini adalah video daripada sambungan bab 4 perincian iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Pada bab poin 2 ini kita akan tengok warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Sekarang kita tinjau pula perincian yang kedua pada bab 4 iaitu keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Keunikan tersebut boleh kita tinjau kepada beberapa perincian. Pertama, kita tengok kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan beraja, amalan beragama, kebijaksanaan pemerintah dan perkembangan sosio-budaya. Dari segi sistem pemerintahan beraja, kita tengok perincian pertama iaitu pemilihan raja. Pemilihan raja berasaskan keturunan dan disahkan oleh pembesar. Keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat. Tentera boleh menjadi raja, contohnya di kerajaan Funan dan juga Champa. Wanita berketurunan diraja boleh menjadi pemerintah, contohnya dalam kes kerajaan Majapahit. Kedua, kita tengok daripada segi kedudukan. Pertama, pengaruh Hindu dan Buddha, iaitu raja dianggap titisan ataupun keturunan daripada para dewa dan rakyat mesti menghormati semua raja-raja di alam Melayu. Kedua, Islam kemudiannya memperkenalkan konsep pemerintahan khalifah. Pemerintahan khalifah ini untuk makluman pelajar adalah pemerintah yang dilantik hasil daripada persetujuan semua rakyat. Dan rakyat kemudiannya akan menyatakan taat setia ataupun dipanggil bai'ah. Ketiga, raja-raja amat ditaati oleh masyarakat alam Melayu. Mengingkari ataupun melanggar arahan oleh raja akan dianggap sebagai mengingkari Tuhan dan boleh dianggap sebagai menderhaka. Ketiga, kita tengok gelaran pemerintah. Pengaruh Hindu dan Buddha, gelaran pemerintah adalah raja dan maharaja. Manakala apabila Islam datang, Islam menggunakan gelaran sultan. Gelaran raja menunjukkan kebesaran dan kekuasaan seseorang pemerintah seperti raja di gunung dan maharaja di pulau oleh kerajaan Sriwijaya. Manakala kerajaan Funan ataupun Raja Funan Champa Angku Sriwijaya pula menggunakan gelaran Sanskrit di belakangnya iaitu Varman. Contohnya Surya Varman. Gambar Raja di alam Melayu. Sekarang kita tengok pula perincian yang kedua iaitu kebijaksanaan pemerintah. Pertama, kita tengok memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Pada kesempatan yang lalu, cikgu sudah terangkan panjang lebar bagaimana negara kita ataupun di alam Melayu ini merupakan laluan kapal-kapal dagang dan bagaimana pemimpin kita bijak untuk membangunkan negeri dengan memilih dan membangunkan pusat pemerintahan berasaskan pada perniagaan dan perdagangan. Pertama, kita tengok lokasi. Lokasi kerajaan alam Melayu terletak di pinggir pantai ataupun pesisiran pantai atau juga di lembah sungai. Alam sekitar juga digunakan sepenuhnya ataupun dieksploitasi. Ini akan memajukan kegiatan pertanian di kawasan yang subur, contohnya lembah Sungai Mekong di Angkor.
Lalu kawasan yang bercorak dataran akan ditanam dengan kegiatan pertanian, contohnya padi, manakala kawasan di pinggir laut akan dibangunkan dengan kawasan-kawasan perdagangan. Ketiga, sungai dijadikan laluan pengangkutan utama kerana pada zaman dahulu pengangkutan utamanya adalah pengangkutan air. Keempat, menaik taraf pelabuhan bertaraf antarabangsa, contohnya Okio di Funan. Kelima, membuat panduan dan petunjuk arah untuk kapal berlabuh dengan berpandukan bukit dan gunung. Contohnya, Kerajaan Kedah Tua pada waktu malam akan memasang api di atas Gunung Jerai untuk menjadi panduan kepada kapal-kapal yang berada di Lautan Hindi. Ini akan memudahkan kapal ataupun juragan dan juga kapten mengarahkan anak-anak kapal untuk menuju kepada pelabuhan Lembah Bujan di Kedah Tua. Seterusnya, elemen yang kedua kepada perincian kebijaksanaan pemerintah adalah menjalinkan hubungan diplomatik. Pertama, pemerintah menjalinkan hubungan diplomatik untuk menjamin kemakmuran negara. Untuk pemahaman pelajar, hubungan diplomatik ini bermaksud hubungan kerajaan dengan kerajaan luar. Lalu, antara kerajaan ini biasanya akan sentiasa menghantar duta, dipanggil duta. Lalu, contohnya Malaysia sekarang, dia akan ada pejabat duta di negara-negara yang Malaysia punyai hubungan diplomatik. Duta itu adalah wakil kepada kerajaan negara kita. Itu maksudnya hubungan diplomatik. Kedua, bentuk-bentuk hubungan diplomatik seperti hubungan persahabatan, apa yang berlaku ke atas Sriwijaya yang mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Bentuk hubungan diplomatik lain adalah bantuan ketenteraan dan senjata, contohnya Maharaja Chola daripada India menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya bagi membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Hubungan diplomatik juga boleh terjalin melalui perkahwinan. Contohnya, perkahwinan antara pemerintah Majapahit Radin Wijaya dengan puteri kerajaan Singgasari pada masa lalu, iaitu pada abad yang ke-13. Pelajar boleh lihat, ini gambar apa ya? Ini adalah struktur ataupun landscape kerajaan Angkor. Kalau pelajar perhatikan, ada Western Barre, ada Eastern Barre. Apa yang dimasukkan itu? Ada perkataan Angkor Thom dan juga ada perkataan Angkor Wat. Lalu cikgu nak terangkan apakah yang dimasukkan dengan 4 perkataan ini. Terutama sekali Barre itu. Barre adalah satu empangan ataupun takungan air, dan takungan ini dibuat untuk membekalkan air ke sawah-sawah padi dalam kerajaan Angkor. Jadi pelajar perlu faham, ada 2 istilah berkaitan dengan air dalam kerajaan Angkor. Pertama Barre, yang kedua Daik. Daik itu merupakan batas-batas untuk mencegah pengaliran keluar air ataupun air daripada luar masuk ke sawah-sawah padi. Lalu pelajar boleh tengok dekat situ, ada Barre di sebelah barat dan ada Barre di sebelah timur, bertujuan untuk takungan air bagi membekalkan air ke sawah-sawah padi. Manakala Angkor Thom itu adalah merupakan sebuah bandar. Dan Angkor Wat itu merupakan sebuah tempat upacara keagamaan. Sekarang kita tengok C, iaitu kegiatan ekonomi. Pertama, bagaimana kerajaan Alam Melayu memanfaatkan kesuburan tanah kerana terletak di kawasan delta yang sentiasa
dilimpahi oleh lana-lana daripada air banjir yang menyuburkan tanah. Pertama, kita tengok memanfaatkan kesuburan tanah. Masyarakat alam Melayu memanfaatkan kesuburan tanah untuk menjalankan aktiviti pertanian. Contohnya kawasan yang subur seperti lembah Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Begawan Solo dan juga Sungai Berantas. Kawasan ini menjadi tapak pertanian penting dan diwarisi berzaman sehingga ke hari ini. Kedua, mencipta sistem pengairan. Mencipta sistem pengairan seperti barir. Barir cikgu dah beritahu tadi. Barir merupakan bekalan air untuk kawasan pertanian. Barir ini sebuah kolam takungan air yang besar. Padi, rempah ratus dan tanaman sampingan dapat diusahakan sepanjang tahun kerana bekalan air yang sentiasa ada dan disimpan pada barir. Barir menunjukkan keunikan kemahiran ekonomi pertanian dalam tamadun alam Melayu. Kalau pelajar perhatikan bagaimana kegiatan pertanian di lereng-lereng bukit, di mana bukit diteres. Ini maknanya bukit diteres dan dijalankan pertanian iaitu tanaman padi. Ini banyak dilakukan di Pulau Jawa. Padi bukit ataupun padi huma, di mana bukit-bukit tidak diteres tapi ditanam dengan padi. Biasanya ditanam oleh petani-petani di kawasan pedalaman. Kalau orang tanya padi huma, H-U-M-A, inilah bentuk tanaman padinya. Seterusnya kita tengok perincian yang ketiga, bagaimana kebijaksanaan pemerintah membina pelabuhan. Pertama, pemerintah dan rakyat alam Melayu membina pelabuhan di lokasi strategik dan mudah dikunjungi pedagang timur dan barat. Jenis-jenis pelabuhan yang muncul, pertama, pelabuhan pembekal, iaitu pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan makanan. Manakala pelabuhan kerajaan adalah pelabuhan pembekal yang berkembang apabila wujud kerajaan di pelabuhan. Pelabuhan yang ketiga adalah pelabuhan entry port, iaitu pelabuhan tukar barang yang menjadi tumpuan semua pedagang-pedagang, baik pedagang-pedagang serantau ataupun pedagang antarabangsa. Jenis pelabuhan ini sentiasa disoal dalam soalan aneka pilihan. Lalu pelajar kena ingat pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan juga pelabuhan entry port. Seterusnya kita tengok perkembangan sosio-budaya. Sistem tulisan. Pertama, sistem tulisan dan bahasa maju dan menerima pengaruh daripada luar, iaitu terutama sekali bahasa asing. Bahasa dan tulisan asing. Tulisan Pallava dan Kawi daripada India digunakan sebagai medium tulisan. Huruf-huruf Arab diadaptasi sehingga melahirkan tulisan Jawi. Tulisan Jawi adalah identiti masyarakat alam Melayu dan menjadi warisan kepada sistem tulisan Melayu sehingga ke hari ini. Kedua, persuratan kita tengok. Tulisan membantu perkembangan keintelektualan melalui kegiatan persuratan. Batu bersurat digunakan sebagai medium awal sebelum penggunaan kertas. Kemudian muncul penulisan dalam bentuk manuskrip, diwarisi oleh kerajaan-kerajaan semasa dan kerajaan Melayu kemudiannya. Kalau pelajar ingat waktu kita belajar mengenali sejarah di tingkatan 1, bab 1,
kita sudah jumpa dengan perkataan manuskrip dan juga tulisan-tulisan pada batu ini terutama sekali digolongkan sebagai sumber bertulis dan juga sumber pertama. Seterusnya masih dalam perkembangan sosial budaya, yang ketiga iaitu kita tinjau daripada aspek seni bina. Pertama, kemahiran dalam seni bina merupakan keunikan yang menjadi warisan kepada penduduk alam Melayu. Seni bina bermanfaat contohnya sistem pengairan dan untuk pertanian seperti barir dan daik, kapal untuk pelayaran. Kapal-kapal yang dibuat oleh orang-orang Melayu di alam Melayu ini terkenal sebuah kapal yang boleh mengharungi lautan. Pelabuhan-pelabuhan pula bercorak pelabuhan perdagangan dibina oleh kerajaan alam Melayu. Dan pembinaan candi-candi juga dilakukan untuk tujuan keagamaan. Kehidupan di pesisiran pantai melahirkan tukang-tukang kapal yang handal, apalagi bekalan kayu yang bermutu boleh diperolehi daripada hutan yang membekalkan kayu secara semula jadi. Seterusnya kita tengok bagaimana gambar masa kini iaitu Tasik Tongling Sap. Tasik Tongling Sap ini sehingga sekarang membekalkan air kepada penduduk di Kerajaan Angkor dahulunya dan sekarang dipanggil Kerajaan Kambodia ataupun lebih dikenali sebagai Kemboja. Gambar seterusnya iaitu seni bina membina kapal. Contohnya satu kapal yang bernama Mendam Berahi. Mendam Berahi ini digunakan oleh Hang Tuah sehingga ke Jepun, Eropah dan Asia Barat. Lukisan ataupun ukiran berkenaan dengan kapal Melayu ini juga diukir pada sebuah candi iaitu Candi Borobudur di Pulau Jawa yang menunjukkan kegiatan perdagangan menggunakan kapal yang dilakukan oleh masyarakat alam Melayu. Kemudian ada lagi contoh-contoh replika lain yang ditemui sama ada melalui penemuan arkeologi dan sebagainya. Sekarang kita pergi kepada perincian yang ke-5 iaitu amalan beragama di alam Melayu. Bagaimana alam Melayu ini boleh mengadaptasi ataupun menerima pelbagai agama untuk diamalkan. Pertama, kita tengok masyarakat alam Melayu bersifat ataupun bersikap terbuka dalam amalan beragama. Menyesuaikan kepercayaan awal dengan agama Hindu, Buddha dan Islam. Kronologi kedatangan agama ke alam Melayu adalah pelbagai aspek. Kedua, masyarakat alam Melayu juga mengamalkan sifat toleransi. Pertama, Candi Prambanan Hindu dibina berdekatan dengan Candi Borobudur Buddha. Ketiga, simbol penyatuan raja dan rakyat. Raja perlukan golongan agama untuk kukuhkan takhta pemerintahan baginda. Brahmin ataupun golongan yang paling atas dalam kasta agama Hindu berperanan besar semasa pertabalan raja. Raja Jayavarman kedua diisytiharkan sebagai Dewa Raja oleh Brahmin yang bernama Hiranyadama. Keempat, status golongan agama dilantik menjadi pentadbir dan penasihat pemerintah dalam kerajaan Funan, Angkor dan Sriwijaya. Warisan ini diteruskan oleh kerajaan lain di alam Melayu. Sehingga hari ini pemerintah kita pun di Malaysia juga masih mengambil golongan agama dalam urusan-urusan tertentu pemerintahan yang berkaitan dengan agama dan juga hubungan dengan kerajaan serantau dan antarabangsa yang sesama agama.
Peranan golongan agama ini sentiasa dipentingkan oleh mana-mana kerajaan di alam Melayu. Keenam ataupun kelima bawah, pembinaan candi. Pertama, lambang keagungan sesebuah kerajaan dan dikagumi sehingga kini. Contohnya Candi Borobudur, Angkor Wat dan Candi Prambanan dianggap sebagai warisan dunia. Dan pernah Candi Borobudur ini dikategorikan sebagai salah satu keajaiban seni bina dunia. Kedua, candi berperanan sebagai rumah ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang dan pusat pertemuan pendeta bagi mengamalkan agama. Contohnya candi di Sriwijaya seperti Candi Muara Takus, Candi Borobudur dicatatkan oleh Aiching sebagai pusat pertemuan dan pembelajaran sesiapa yang ingin menjadi Sami Buddha. Keenam, kita tengok apabila Islam tersebar di alam Melayu, seni bina masjid pula menjadi satu mercu tanda baru. Masjid dibina sebagai pusat ibadat untuk pendidikan dan juga untuk kebajikan. Kedua, muncul sistem pendidikan Islam melalui institusi pondok atau madrasah. Institusi ini kekal sehingga ke hari ini. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja pembelajaran kita pada bab 4 dan perincian-perinciannya yang telah pelajar belajar. Manakala pada bab ini perkembangan agama dan juga pelbagai perkembangan lain seperti seni bina, pembuatan yang bercorak keagamaan telah kita tinjau pada bab 4 ini. Bersama perincian-perincian yang telah pelajar belajar, cikgu harap pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang kita pelajari kini untuk kegunaan di masa hadapan. Cikgu harap pelajar sentiasa mengikuti pembelajaran sama ada pembelajaran online ataupun apa saja yang dilakukan oleh guru-guru untuk memanfaatkan pelajar. Untuk itu, pastikan pelajar terus bersambung pembelajaran di bab-bab yang seterusnya, iaitu pada bab 5 sehingga 10 di Sukatan Sejarah KSSM tingkatan 2. Cikgu akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jaga diri. Sekian, terima kasih.